Petikan Alkitab untuk Kubah adalah daripada Roma 8 ayat 12 hingga 13. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita ada kewajipan tetapi bukan terhadap sifat tabi'i itu. Kerana jika kamu hidup menurut sifat tabi'i yang berdosa, kamu akan mati. Tapi jika dengan roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Sepas lagu pujian, Pastor Kana akan menyampaikan khotbah bertajuk Perbuatan-perbuatan tubuh yang harus dikawal oleh seseorang, sesi ke-11. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada minggu yang lalu kita meneliti perbuatan tubuh yang harus dikawal oleh seseorang dengan berfokus pada mulut. Salah satu jenis kata-kata yang tidak perlu ialah dusta, jawapan yang tidak relevan, gurauan, selangar bahasa kesat dan kutukan. Kita telah meneliti dusta secara terperinci. Berkata bahawa anda telah melakukan sesuatu sedangkan anda tidak melakukannya atau sebaliknya, menambahkan atau membuang kata perkataan tertentu apabila menyampaikannya, menghakimi, menyalahkan atau mengkritik orang lain dan berfikir dari perspektif anda sendiri. Semua ini merupakan bentuk-bentuk dusta. Apabila anda merenung dan membuang tabiat ini dan dengan sepenuhnya mengikirkan ketidakbenaran daripada hati, barulah anda dapat mempunyai mulut yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan bersambung dengan meneliti kata-kata yang tidak perlu yang harus kita singkirkan. Dalam kata-kata yang tidak perlu ada gurauan, selangar dan kata-kata kasar. Gurauan diucapkan dengan cara ringan atau main-main, sering membesar-besarkan, memutabelikkan atau membuat kenyataan kosong. Semuanya ialah kata-kata yang tidak membantu. Orang yang banyak bergurau kelihatan sebarangan dan tidak dapat dipercayai. Sukar untuk berkongsi rahsia atau menyerahkan tugas penting kepada mereka. Gurauan juga tidak sesuai untuk anak-anak Tuhan yang kudus. Perkara sama berlaku untuk selangar duniawi dan kata-kata kasar. Selangar duniawi dan kata-kata kasar mengikut trend terbaru, jadi mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Walaupun kata-kata ini tidak berniat jahat, orang yang ingin menyerupai Tuhan Yesus harus menjauhi selangar dan kata-kata kasar. Terdapat juga kata-kata kutukan. Saya teringat selangar 20 atau 30 tahun yang lalu. Kata-kata selangar ini pada masa dahulu selalu diucapkan oleh ahli komedi. Dan kata-kata selangar ini sering digunakan untuk menutup kata-kata kritikan anda terhadap orang lain. Anda harus merenungkan diri anda sama ada anda berkata-kata dengan tujuan tertentu dalam bentuk yang lucu. Kita perlu memikirkan kata-kata di sebalik kata-kata mengikut trend ini. Jika kita menggunakan kata-kata ini, kita perlu merenungkan diri kita dan bertaubat. Semua kata-kata gurauan juga demikian. Kini, pelajar dan orang dewasa menderita akibat penderitaan beban. Hari ini telah menjadi isu sosial. Komen yang menyakitkan atau komen jahat menyebabkan kerosakan serius kepada orang biasa dan tokoh awam. Dan situasi yang serius ada yang membunuh diri sendiri akibat kebencian. Sesetengah pelajar menggunakan kata-kata yang mengutuk. Saya tidak akan menyatakan
kata-kata kutukan itu di atas altar yang di atas mazbah yang suci ini. Suatu saya kecil dahulu saya mendengar kawan-kawan saya mengucapkan kata-kata kutukan. Kadang-kadang kita mendengar orang kawan terdekat dengan kita mengucapkan kata-kata kutukan sedemikian. Itu tidak menunjukkan kebencian, tetapi sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang demikian. Anak-anak kita, pelajar, anggota Maming, jika Anda mendengar orang di sekeliling Anda mengucapkan kata-kata kutukan, jangan terpengaruh olehnya. Matius 5 ayat 22 menyatakan, tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Jahil bermaksud tidak berguna dan bodoh. Ini ialah kata-kata kutukan. Perkataan hai bodoh dalam bahasa Ibrani merujuk kepada pengkhianatan moral, pemberontakan dan kejahatan. Ia bermaksud orang kejam atau rosak moral. Kata-kata kutukan meninggalkan paruh yang mendalam. Tetapi pelajar dan orang dewasa sering mengucapkannya secara cuai, kadang-kadang tanpa memahami maksudnya. Sebarang kutukan atau penghinaan mempunyai kuasa untuk melukakan secara mendalam. Penting untuk tidak mengucapkannya. Yakobus 3 ayat 10 hingga 11 menyatakan, kata-kata berkat dan kata-kata kutukan lahir daripada mulut yang samar. Ini tidak sepatutnya berlaku, saudara-saudaraku. Apakah air tawar dan air masin dikeluarkan daripada mata air yang sama? Jika kita memikirkan air tawar dan air masin, kita dapat menggunakan kedua-dua ini untuk menunjukkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang jahat. Bukan saja kata-kata kutuk, malah kita harus memikirkan kata-kata yang kita ucapkan yang mungkin merupakan kata-kata jahat. Kata-kata yang mungkin kita ucapkan kepada kawan-kawan kita. Mungkin ada yang merupakan kata-kata kutukan atau jahat. Kata-kata yang kita ucapkan kepada kawan-kawan kita atau anggota keluarga kita. Fikirkanlah kata-kata yang kita ucapkan. Kita perlukan diri kita sama ada kita mengucapkan kata-kata yang sedemikian. Apabila kita menegur seseorang atau apabila kita tidak sependapat dengan orang lain, anda mungkin berakhir dengan kata-kata yang negatif. Anda tidak boleh mengkritik orang lain. Saya kata-kata seperti, kamu tidak boleh berkata sedemikian, itu akan membuatkan anda tuju neraka. Ialah kata-kata kutukan. Anda tidak sepatutnya mengucapkan kata-kata yang sedemikian.
Apakah yang membuatkan Anda layak untuk berkritik atau menghakimi orang lain? Tidak sepatutnya buat demikian. Jika Anda memikirkannya, semua ini adalah perkara yang perlu Anda renungkan. Semua kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain mungkin tidak seperti yang sepatutnya. Hanya Tuhan saja yang layak untuk menghakimi. Sudah tentu Anda tidak boleh mengikut orang yang berdosa. Anda tidak patut berkongsi atau bergosip tentang orang yang berdosa. Akan menjadi kata-kata kutukan. Daripada berkata-kata bahawa orang lain tidak sepatutnya berkata sedemikian, Anda tidak boleh mengkritik mereka dengan mengatakan kamu tidak boleh berbuat demikian kerana ini akan membuatkan kamu menuju jalan neraka. Inilah kata-kata kutukan. Jangan melupakan kata-kata seperti ini, tapi datang kepada Tuhan dan bertaubat. Anda mesti bertaubat atas kata-kata negatif dan kata-kata jahat yang Anda ucapkan. Jika kata-kata jahat keluar daripada mulut kita, doa kita tidak akan mendapat jawapan, tidak kira seteku mana kita berdoa. Jika Anda memikirkan mengapa Anda tidak mendapat jawapan bagi doa Anda, jangan mempersoalkannya. Pada hari ini kita meneliti kata-kata yang negatif dan tidak berguna. Matius 12 ayat 36 menyatakan, Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Kita perlu mengelak daripada berkata-kata yang tidak berguna kerana kita akan dihakimi dengan sewajarnya. Hanya kerana Anda akan dihakimi atas kata-kata yang Anda ucapkan. Jangan pula dengan kata-kata yang Anda ucapkan tetapi Anda tidak ingat. Jika Anda pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia, Tuhan tidak akan mengingatnya jika Anda benar-benar bertawad dan setulus hati. Bagaimana dengan kata-kata yang kita ucapkan tanpa berfikir tetapi sudah terlupa? Dalam Alkitab, orang mengucapkan kata-kata negatif dan tidak berguna perlu dipertanggungjawabkan. Walaupun menyaksikan kuasa Tuhan menakjubkan dan mengalami kasihnya semasa keluaran, orang Israel melupakan dan merungut terhadap Tuhan. Akibatnya mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan dan mati di padang gurun. Seperti juga Esau tidak menghargai hak kesulungannya lalu kehilangannya kerana kata-kata yang terburu-buru. Dalam Hakim 11, Yeftah bernazar untuk memenangi pertempuran tanpa memikirkan akibatnya. Pada akhirnya dia terpaksa mengorbankan anak perempuannya sebagai korban bakaran. Kata-kata yang kita ucapkan boleh menghasilkan buah. Penting untuk tidak bercakap dengan tergesa-gesa atau mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Ada juga kata-kata yang memberikan hidup. Penting untuk anda ingat bahawa anda perlu mengawal mulut anda. Tapi dalam hati anda, jika anda ada penghakiman dan menyalahkan orang lain, anda tidak dapat mengawal mulut anda. Anda akan berbuat silap dengan kata-kata daripada mulut anda. Anda akan merasa marah
Dan di dunia ini saya yakin banyak orang mahu meluahkan rasa marah mereka. Anda perlu doa yang bertekun dan Anda perlu menyucikan hati Anda dan membersihkan dosa dalam hati Anda untuk mengawal mulut Anda. Ada orang yang tidak berkata-kata banyak, tapi ada juga orang yang berkata-kata banyak dan selalu melakukan kesalahan dengan mereka. Ada juga kata-kata yang memberikan hidup, iaitu kata-kata yang positif dan bermanfaat. Ketika Daud sedang melarikan diri daripada Raja Saul, seorang lelaki bernama Nabar berada dalam bahaya malapetaka oleh sebab kejahatan dan kesombongannya terhadap Daud. Namun begitu Abigail, iaitu isteri Nabar, menggunakan kata-kata dan tindakan yang bijak yang melembutkan hati Daud dan mengelakkan krisis tersebut. Kemudian dia diberkati untuk menjadi isteri Daud. Jika dia menjadi isteri Daud, jadi dia menjadi sebahagian daripada kerabat diraja, menjadi permaisuri apabila Daud menjadi raja. Rasul Paulus pula dengan membuat pengakuan iman benar menerima kata-kata berkat. Mengucapkan satu perkataan baik boleh mengelakkan seseorang daripada kematian atau membawanya ke jalan keberkat. Sesuatu situasi dapat berubah bergantung pada sama ada kita mengucapkan kata yang positif atau negatif. Adalah penting untuk kita hanya mengucapkan kata yang positif dan bermanfaat, iaitu kata-kata yang benar. Efesus 4 ayat 9 menyatakan, janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Kata-kata yang memberikan kasih kurnia dan galakkan kepada orang lain. Inilah kata-kata yang bermanfaat. Ialah kata-kata yang baik dan indah. Mulut yang menyelamatkan diri anda dan orang lain ialah mulut baik dan indah. Mari kita meneliti satu contoh Alkitab sebagai contoh utama, iaitu Musa. Kita perlu mengawal kita dan mengubah mulut kita menjadi mulut yang diberkati dan menerima berkat daripada Tuhan. Dalam bilangan 12:3 dinyatakan bahawa Nabi Musa, seorang yang begitu lembut hatinya, akan lebih lembut daripada semua umat yang berada di muka bumi ini. Namun begitu umat Israel berterusan bersungut dan tidak taat kepada Musa dan Tuhan, mereka malah membuat dan menyembah berhala. Oleh sebab hal itu Tuhan mengisytiharkan bahawa dia akan membinasakan mereka semua. Tetapi Musa berdoa, meminta Tuhan mengampuni dosa mereka. Dia mempersembahkan doa kasih, bahkan sanggup mengorbankan nyawanya sendiri. Musa mempersembahkan satu doa yang menyentuh hati. Dalam Keluaran 32 ayat 32, semoga engkau ampunkan dosa mereka itu. Begitu jika tidak, semoga dihapuskan saja namaku daripada kitab yang telah kau tulis nama para umatku. Tuhan berfirman bahawa dia akan memusnahkan umat Israel, tetapi Musa berterusan berdoa bagi umat Israel. So, tentu anda tidak boleh bersungut pada Tuhan, tapi Musa berdoa bagi umat Israel. Doa yang menyentuh hati. Buah hati Musa telah disakiti oleh bangsa itu menolak ajarannya, lakukan dosa, namun dia tetap merayu pengampunan bagi mereka.
Musa memiliki hati yang indah dan mulut syafaat. Dari doa ini, doa ini Doa ini Musa memperlihatkan hati yang penuh kasih dan menyelamatkan bangsa Israel. Hati yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang yang jahat. Itulah sebabnya Musa dapat menunjukkan kuasa Tuhan yang besar. Jangan keliru bahawa hanya dengan mengucapkan kata-kata yang indah setiap orang perlu mempunyai hati pertawatan. Musa bertanggungjawab bagi pertawatan bangsa Israel. Apabila Musa berdoa syafaat bagi bangsa Israel, dia memikul tanggungjawab itu. Begitu juga dengan kita. Apabila kita berkata-kata dengan mulut kita, ampunilah mereka, tetapi anda tidak memikul tanggungjawab bagi orang itu, tidak ada perkara besar atau kuasa Tuhan yang berlaku. Apabila anda mempunyai hati syafaat yang memikul tanggungjawab bagi orang lain, dengan demikian anda dapat mempersembahkan doa yang indah. Saya mempunyai hati seperti ini, hati yang penuh kasih dan indah, hati yang betul syafaat bagi bangsa Israel. Bangsa Israel dapat keselamatan kerana doa Musa ini. Masa yang begitu lama digunakan oleh Musa untuk memimpin umat Israel. Dan hatinya yang indah. Bahkan Stefanus juga tidak mempunyai sedikit pun kebencian, iri hati atau cemburu. Ketika menyampaikan kebenaran itu firman kehidupan dan berhadapan dengan orang ramai yang sedang merejamnya, dia serta-merta mengucapkan doa kasih. Tuhan, jangan tangguhkan doa saya ini atas mereka. Orang yang mempunyai kebaikan jika anda memikirkan doa dengan penuh kasih, ini berarti anda mempunyai hati kebaikan dan kasih. Sebab anda mempunyai hati yang indah, anda dapat mengucapkan doa sedemikian. Kata-kata itu terungkap daripada hati tanpa perlu memikirkannya. Kata-kata itu keluar dari mulut kerana kebaikan dan kasih dalam hati anda. Orang yang mempunyai kebaikan dan kasih dalam hati serta mengucapkan kata-kata yang indah tidak memilih kata-kata mereka bergantung kepada keadaan. Kata-kata itu keluar dari mulut mereka secara semula jadi. Memilih perkataan mengikut keadaan seperti mengucapkan kata-kata kasar atau tidak baik kepada orang yang tidak disukai oleh mereka. Apabila seseorang mungkin pada awal mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi apabila berhadapan dengan situasi tidak menyenangkan yang berulang, dia kembali kepada kata-kata yang kasar. Namun begitu orang yang secara semula jadi berkata-kata baik akan tetap menggunakan kata-kata lembut dan beradab, walaupun terhadap orang yang menyakiti atau yang berbuat jahat kepada mereka. Kadang-kadang seseorang perlu bertutur dengan tegas untuk membetulkan orang lain demi perubahan rohani. Namun kata-kata itu tetap baik dan membina. Hari ini demikian kerana tiada kejahatan dalam hati, hanya hati yang penuh dengan kasih. Tuhan ingin agar anak-anak memiliki hati yang seperti ini. Tuhan menantikan kata-kata yang baik daripada hati yang indah.
Penting untuk kita ingat bahawa kita bukan sekadar perlu menjaga mulut kita. Lukas 6:45 menyatakan yang diluahkan mulutnya meluap daripada hatinya. Kita mesti membersihkan hati kita sepenuhnya daripada kejahatan dan mengisinya kebenaran serta kebaikan. 1 Korintus 13 ayat 1 menyatakan, kalaupun aku dapat bertutur dengan semua lidah manusia, malah bahasa malaikat juga, tapi tidak mempunyai kasih, maka aku hanya seperti gong tembaga yang berbunyi bising atau gentar yang berdentan. Walaupun kita berkata-kata indah dan lembut, kata-kata ini tidak berguna jika tiada kasih dalam hati. Seterusnya, satu lagi bentuk kata-kata bermanfaat ialah pengakuan iman yang positif. Semakin anda mengucapkan kata-kata negatif, semakin banyak perkara tidak berjalan lancar dan menjadi sukar. Kata-kata positif dan pengakuan iman berjaya kuasa untuk mengubah keadaan. Kata-kata positif mempunyai masa. Kata-kata itu bukan sekadar kata secara langsung dari mulut, tapi juga melalui apa yang kita type dan tulis melalui media sosial juga. Saya sendiri mempunyai kakao tu media sosial Korea. Dalam kakao talk anda dapat menggunakan gambar tertentu dan dapat buat catatan tertentu. Kadang-kadang saya melihat foto dan kata-kata yang di-type mereka membuatkan saya berasa risau. Saya berasa risau sama ada mereka telah kehilangan iman mereka ataupun kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Jika ada dalam masa yang sulit, apa gunanya anda menunjukkan bahawa anda menghadapi kesulitan melalui media sosial? Itu hanya membuatkan orang lain berasa risau terhadap anda. Adakah anda mahu semua orang tahu bahawa anda dalam keadaan sukar? Walaupun orang lain tidak tahu, Tuhan tahu apa yang berlaku kepada anda. Jika anda berdoa, anda tekun dalam perjumpaan doa anda, bahkan mereka mungkin anda tidak dapat menghadapi situasi yang sulit tersebut. Tuhan melihat segala-galanya. Bukan sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan anda dan apa yang anda tulis. Apa yang anda buat naik dalam media sosial, Tuhan juga melihatnya. Jadi anda perlu memikirkan mengapakah anda tidak menerima jawapan bagi doa anda. Anda perlu merenungkan diri anda. Pun saya berbicara tentang kata-kata, bukan sahaja kata-kata yang anda ucapkan dengan mulut, tapi juga melalui apa yang anda tulis. Kepentingan pengakuan iman positif ditunjukkan dalam bilangan bab 13 dan 14. Anda harus menjadi orang yang dapat mengucapkan kata-kata yang positif. Umat Israel keluar dari Mesir menghantar 12 pengintip untuk meninjau negeri Kanaan, negeri berkat. Daripada 12 orang pengintip, 10 orang memberikan laporan negatif kerana takut akan penduduk Kanaan. Dalam bilangan bab 13, anda dapat merasakan ketakutan orang Israel. Pada mulanya mereka buat laporan yang positif.
apabila 10 orang Bilangan 13 ayat 28 hingga 29 menyatakan hanya bangsa yang mendiami negeri itu sangat kuat. Kota-kota mereka pun berkubu dan amat besar. Kami juga melihat keturunan orang enak di sana. Bani Amalek tinggal di negeri Negeb. Bani Heb, Bani Yebus dan Bani Amori tinggal di pegunungan. Sedangkan Bani Kanaan tinggal di pesisir dan di tepi sungai Yordan. Mendengarnya orang Israel menjadi keliru. Tetapi Kaleb membuat pengakuan imam. Kerana Kaleb lihat bahawa orang Israel ketakutan dan mahu menenangkan mereka. Sebelum pengikuti yang telah memberikan laporan negatif sekarang menjawab lagi. Bilangan 13 ayat 31 hingga 33 menyatakan, akan tetapi orang pergi bersama-sama berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu kerana mereka lebih kuat daripada kita. Sekarang mereka membuat kesimpulan bahawa orang di sana kuat. Walaupun pada awalnya mereka menyatakan bahawa negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Apabila anda dalam situasi negatif sendiri, adalah penting untuk anda tidak menyatakan negativiti tersebut kepada orang lain. Apabila anda dalam kesulitan, apabila anda berkata-kata negatif, kata-kata negatif itu akan mempengaruhi orang lain. Untuk menjalani kehidupan yang damai, anda perlu fikirkan kata-kata yang harus anda ucapkan dan kata-kata yang tidak harus anda ucapkan. Lalu mereka menyampaikan laporan buruk kepada orang Israel tentang negeri yang diintip mereka itu. Lalu kata mereka, negeri yang kami jelajahi untuk diintai adalah negeri yang menamakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di situ tinggi-tinggi belaka. Kami melihat pula di sana orang Nephilim, iaitu keturunan Enak yang berasal daripada orang Nephilim. Jika anda dengan kata-kata mereka menyatakan bahawa semua orang yang dilihat oleh mereka tinggi-tinggi dan besar, mereka hanya membesar-besarkannya. Di mata kami sendiri, diri kami seperti belalang saja dan begitu jugalah di mata mereka. Kita tidak melihat semua orang yang ada di tanah Kanaan. Inilah kata-kata yang membesar-besarkan perkara. Inilah kata-kata tanpa iman. Kita juga perlu menurunkan kata-kata kita, apa-apakah kata-kata kita. Oleh sebab itu orang Israel menjadi kecewa dan mula bersungut. Bilangan 14 ayat 1 hingga 4 menyatakan, maka berteriaklah seluruh umat dengan suara yang nyaring dan pada malam itu umat itu menangis. Seluruh orang Israel itu seluruh umat itu bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun, lalu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di gunung ini, apakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan isteri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kemudian mereka pun berkata antara satu sama lain, ayuh kita angkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Dalam kitab Ayub kita pun mendengar perkara sama. Melihat perkara negatif, semua perkara positif tertutup oleh perkara negatif.
Israel bersungguh kepada Musa dan Han. Dalam kesukaran atau dalam ujian, Anda perlu menurunkan kata-kata Anda. Bilangan 14:6 hingga 9 menyatakan, Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune yang termasuk antara orang yang mengintip negeri itu menguatkan pakaian mereka sendiri dan berkata kepada seluruh kalangan umat Israel, sangatlah baiknya negeri yang kami lalui untuk diintai itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, tentu Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu serta mengunai kita sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah derhaka terhadap Tuhan dan janganlah kamu takut kepada rakyat negeri itu, kerana mereka itu betapa mudahnya kita gempurkan. Pelindung mereka sudah meninggalkan mereka, sekarang Tuhan menyertai kita, jadi jangan takut kepada mereka. Walaupun mereka semua melihat negeri yang sama, kata-kata mereka berbeza. Perbezaannya ialah sama ada mereka mempunyai iman atau tidak. Kata-kata negatif tanpa iman hanyalah berdasarkan apa yang dilihat secara luaran dan menurut pemikiran badani. Bagi orang Israel yang tidak mempunyai iman, Tuhan Maha Kuasa yang telah mendatangkan 10 azab di Mesir, membimbing mereka keluar dari Mesir dan selamat dan membelah Laut Merah untuk dilintasi oleh mereka, tidak lagi kelihatan. Oleh itu, orang Israel hanya berkata-kata negatif. Mereka adalah raksasa dan pelawan gagah, dan kita ini seperti belalang. Kita tidak akan dapat menawar negeri itu. Namun begitu Yosua dan Kaleb yang membuat pengakuan iman yang positif bersandar kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Hari ini bermaksud bahawa jika kita mengenalkan hati Tuhan, maka perkara itu pasti terjadi. Itulah sebabnya mereka berkata, janganlah derhaka terhadap Tuhan. Mereka itu betapa mudah kita gempurkan. Marilah kita teruskan dan tawan negeri itu. Pemikiran badani yang memanggil kira berdasarkan realiti berbeza dengan iman. Terdapat perbezaan dari segi pengakuan dan juga hasil. Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti dapat. Lalu mereka masuk ke negeri Kanaan. Tetapi seluruh generasi pertama dalam peristiwa keluaran tidak dapat masuk dan mati di padang gurun. Firman ini juga berkaitan dengan hidup dan perjalanan kita ke syurga. Jika kita percaya kepada Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Yesus yang menjadi pengantara bagi kita, maka perubahan diri kita kemasukan kehidupan baru, jawapan bagi doa dan kesembuhan akan dapat kita terima. Namun begitu, jika kita hanya melihat realiti, dipengaruhi oleh eksploitasi dan mengucapkan pengakuan negatif, maka iman dan kepenuhan Roh Kudus yang pernah kita miliki akan lenyap. Walau sesuka manapun realiti dan cabaran, janganlah menjadi seperti 10 orang pengintip yang membawa kehancuran kepada umat dengan pengakuan negatif mereka. Anda juga jangan seperti orang ramai yang terpengaruh dengan kata-kata mereka. Setengah orang kata-kata yang membuatkan orang lain juga berfikir negatif. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif dalam menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain. Apa gunanya menyampaikan kata-kata yang bodoh, kata-kata yang tidak betul? Kita tidak boleh berkata nampaknya mustahil, kelihatan sukar, atau saya rasa kita tidak dapat. Daripada berkata-kata negatif, kita harus mengubahnya kepada yang positif.
Begitu juga anda tidak boleh menggunakan nama orang lain untuk menyampaikan kata-kata yang berisi pandangan anda sendiri. Dengan berbuat demikian, anda menyampaikan pandangan negatif anda dengan menggunakan nama orang lain, bahawa orang lain berkata-kata sedemikian. Anda tidak boleh membawa maklumat daripada orang lain anda sampaikan kepada orang lain dengan memasukkan pandangan anda sendiri dengan bercakap seolah-olah itu ialah pendapat orang itu. Kadang-kadang orang tidak dapat bertabat dengan sepenuhnya kerana mereka menganggap bahawa diri mereka tidak salah dalam menyampaikan kata-kata yang tidak setepatnya. Begitu hal ini adalah salah. Jika anda menurunkan 10 orang pengintip kekanak-kanakan, anda berkata-kata negatif, itu ialah pilihan mereka. Joshua dan Caleb berkata-kata positif. Bangsa Israel menerima kata-kata negatif dari 10 orang pengintip kerana mereka mempunyai pemikiran negatif. Anda perlu menurunkan kata-kata yang anda sampaikan kepada orang lain dengan pendapat anda sendiri. Ini boleh menjadi penghalang bagi orang lain. Dalam kehidupan seharian kita, kata-kata kita boleh menjadi jerat bagi syaitan. Syaitan akan memanfaatkan kata-kata yang negatif itu seperti itu tidak dapat dilakukan, terlalu susah, atau saya tidak dapat melakukannya, lalu menjadikan pemikiran keadaan kita semakin rumit. Kata-kata yang keluar daripada mulut kita akan menjadi kenyataan. Kita perlu membuat hati kita dan keadaan kita dengan kata-kata yang positif dan pengakuan iman seperti ia akan berjalan lancar, saya dapat melakukannya dan segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Saya berdoa agar anda semua menerima jawapan dan berkat seperti Joshua dan Caleb yang hanya mengucapkan kata-kata positif dan pengakuan iman. Terdapat juga kata-kata bermanfaat dan membina, menanamkan iman dan memberikan kehidupan.